Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sarapan paling best adalah sarapan dalam kereta. Kamu setuju kah? Sebab kenapa? Jimat selamat. Jimat selamat. Lepas tu suka hatilah kau makan macam mana gaya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apa yang menjadi persoalan sekarang ini adalah tentang nasib UMNO di hujung tanduk. Sebenarnya bukan UMNO yang di hujung tanduk, jangan salah faham. Tetapi yang di hujung tanduk adalah Zahid Hamidi, Ahmad Maslan, Tokmat Hasan, Najib Razak, dan semua yang masih lagi berharap, masih lagi mahu, masih lagi inginkan sangat jawatan-jawatan di dalam UMNO. Dengan apapun tujuan lah. Tak tahulah apa tujuan. Kerana apa? Sekarang 14 hari bulan, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ini 14 hari bulan Julai 2022. Dalam masa 2 hari ini lagi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, maka kita akan tahu nasib Zahid, Ahmad Maslan, Tokmat Hasan. Siapa lagi ya? Ya, dorang 3 inilah yang pasti, kerana dorang yang tinggi pangkat di dalam UMNO. Sama ada ROS akan luluskan atau tidak permohonan mereka untuk pindaan perlembagaan UMNO, supaya pemilihan parti hanya akan dilaksanakan 6 bulan selepas PRU dilaksanakan. Buat pertama kalinya UMNO mencipta sejarah apabila mereka hanya mahu ada pemilihan parti selepas PRU dilaksanakan. Ada berbagai kesan juga daripada ini, kesan jangka panjangnya. Salah satunya, selepas ini, suka atau tidak, boleh menang atau tidak Presiden UMNO di dalam pilihan raya, menang atau tidak, dia terpaksa juga untuk menjadi presiden di dalam pilihan raya, untuk menjadi wakil UMNO sampailah pilihan raya selesai. Jadi kalau dia tidak disukai, tidak diminati oleh rakyat, dia boleh menjadi punca kekalahan UMNO dalam pilihan raya. Tapi apa boleh buat kalau itu diterima oleh ROS. Tapi sekarang ini ialah belum pasti diluluskan oleh ROS. Kalau tidak diluluskan, tidak ada pilihan untuk UMNO. Tidak ada pilihan untuk UMNO. Dia mesti buat pemilihan sebelum Disember. Jadi yang pasti bergegar lutut adalah kluster mahkamah. Apalah, orang parking di belakang. Dia orang dah parking, dia pun nak parking. Tak sabar lagi pula tu. Tak apalah. Aduh, manusia tak sabar ikut giliran. Nak cepat juga. Tak sabar. Kita kena bersabar. Sebagai pemandu berhema, kita kena bersabar. Kita dah dulu nak masuk parking, lepas tu ini lagi satu. Apalah, pagi-pagi ni semua orang nak cepat sangat. Rupa-rupanya yang nak parking ni makcik-makcik. Lepas tu dah parking, dia buka pula pintu keretanya seluas-luasnya. Tak nak bagi orang masuk. Kenapa? Aduh, patutlah datin-datin. Yang trip-trip datin.
Oke lah. Kita packing dulu. Oke, yang pasti semua bergantung kepada kelulusan daripada ROS. Satu benda yang saya heran, sepatutnya kalau UMNO mahu diluluskan, mereka kenalah berbaik-baik dengan orang-orang yang berkenaan. Berbaik-baiklah dengan Hamzah Zainuddin, berbaik-baiklah dengan Bersatu, berbaik-baiklah dengan kerajaan. Walaupun Ismail Sabri adalah Perdana Menteri, tapi ikut lumrah alam, kita berbaik-baik dengan yang berkenaan. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia, selamat pagi. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Sarapan paling best adalah sarapan dalam kereta. Kamu setuju kah? Sebab kenapa? Jimat selamat. Jimat selamat. Lepas tu suka hatilah kau makan macam mana gaya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apa yang menjadi persoalan sekarang ini adalah tentang nasib UMNO di hujung tanduk. Sebenarnya bukan UMNO yang di hujung tanduk, jangan salah faham. Tetapi yang di hujung tanduk adalah Zahid Hamidi, Ahmad Maslan, Tokmat Hasan, Najib Razak, dan semua yang masih lagi berharap, masih lagi mahu, masih lagi inginkan sangat jawatan-jawatan di dalam UMNO. Dengan apapun tujuan lah. Tak tahulah apa tujuan. Kerana apa? Sekarang 14 hari bulan, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ini 14 hari bulan Julai 2022. Dalam masa 2 hari ini lagi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, maka kita akan tahu nasib Zahid, Ahmad Maslan, Tokmat Hasan. Siapa lagi ya? Ya, dorang 3 inilah yang pasti, kerana dorang yang tinggi pangkat di dalam UMNO. Sama ada ROS akan luluskan atau tidak permohonan mereka untuk pindaan perlembagaan UMNO, supaya pemilihan parti hanya akan dilaksanakan 6 bulan selepas PRU dilaksanakan. Buat pertama kalinya UMNO mencipta sejarah apabila mereka hanya mahu ada pemilihan parti selepas PRU dilaksanakan. Ada berbagai kesan juga daripada ini, kesan jangka panjangnya. Salah satunya, selepas ini, suka atau tidak, boleh menang atau tidak Presiden UMNO di dalam pilihan raya, menang atau tidak, dia terpaksa juga untuk menjadi presiden di dalam pilihan raya, untuk menjadi wakil UMNO sampailah pilihan raya selesai. Jadi kalau dia tidak disukai, tidak diminati oleh rakyat, dia boleh menjadi punca kekalahan UMNO dalam pilihan raya. Tapi apa boleh buat kalau itu diterima oleh ROS. Tapi sekarang ini ialah belum pasti diluluskan oleh ROS. Kalau tidak diluluskan, tidak ada pilihan untuk UMNO. Tidak ada pilihan untuk UMNO. Dia mesti buat pemilihan sebelum Disember. Jadi yang pasti bergegar lutut adalah kluster mahkamah. Apalah, orang parking di belakang. Dia orang dah parking, dia pun nak parking. Tak sabar lagi pula tu. Tak apalah.
Aduh, manusia tak sabar ikut giliran. Nah, cepat juga. Tak sabar. Kita kena bersabar. Sebagai pemandu berhema, kita kena bersabar. Kita dah dulu nak masuk parking, lepas tu ini lagi satu. Apalah, pagi-pagi ni semua orang nak cepat sangat. Rupa-rupanya yang nak parking ni makcik-makcik. Lepas tu dah parking, dia buka pula pintu keretanya seluas-luasnya. Tak nak bagi orang masuk. Kenapa? Aduh, patutlah datin-datin. Yang trip-trip datin. Okey lah. Kita parking dulu. Okey, yang pasti semua bergantung kepada kelulusan daripada ROS. Satu benda yang saya heran, sepatutnya kalau UMNO mahu diluluskan, mereka kenalah berbaik-baik dengan orang-orang yang berkenaan. Berbaik-baiklah dengan Hamzah Zainuddin, berbaik-baiklah dengan Bersatu, berbaik-baiklah dengan kerajaan. Walaupun Ismail Sabri adalah Perdana Menteri, tapi ikut lumrah alam, kita berbaik-baik dengan yang berkenaan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia. Selamat pagi.